اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4 ayat kelima daripada atas. Muka surat 4 ayat kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima, beriman dengan hari yang kesudahan. Kelima daripada 6 rukun iman. Beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari qiyamah, dengan bahawa beriman sekalian perkhabaran yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kematian. Itu termasuk di bawah beriman dengan hari kemudian. Beriman dengan hari akhir, mula daripada mati seseorang dan hinggalah tidak ada kesudahan baginya. Mula daripada beriman dengan hari kesudahan ini, beriman dengan perkara yang berlaku selepas dari kematian. Mula daripada hari mati seseorang dan tiada kesudahan lah, sebab syurga neraka tidak ada kesudahan. Syurga neraka serta dengan ahli-ahlinya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari akhir, hari kemudian, hari kesudahan ni mula daripada hari mati seseorang dan tiada kesudahan baginya. Maknanya sampai kepada mahsyar, sampai kepada syurga dan neraka, yang mana syurga neraka ni tidak ada kesudahan yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna hari kemudian, hari akhir. Bukan hanya beriman dengan berlakunya qiyamah sahaja. Beriman dengan mula daripada hari mati seseorang hingga tiada kesudahan baginya. Jadi berkaitan dengan permulaannya adalah berkaitan dengan persoalan alam barzah. Itu hak permulaan dianya. Berkaitan dengan persoalan alam barzah, yang mana persoalan alam barzah ni kata setengah ulama, persoalannya adalah berkaitan dengan pegangan. Persoalan berkaitan dengan pegangan. Setengah mengatakan persoalan sebahagian daripada pegangan, sebahagian. Setengah mengatakan soal sepenuhnya berkaitan dengan pegangan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, persoalan berkaitan dengan syahadatain, 2 syahadah. Kemudian persoalan ni sendiri dia tak samalah. Cara menyoal pun tak sama. Kemudian yang menyoal pun setengah merekanya disoal oleh kedua-dua malaikat, setengah daripadanya disoal oleh salah satu daripada 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Dia tak samalah di antara satu sama lain. Sebahagiannya disoal oleh Munkar dan Nakir, sebahagiannya hanya disoal oleh salah satu daripada
Dua malaikat tadi, Munkar dan Nakir. Ada yang ditanya sekali sahaja pertanyaan, ada yang ditanya 3 kali. Dan setengah pandangan mengatakan orang mukmin disoal selama 7 hari, orang kafir disoal selama 40 hari. Kemudian tadilah persoalannya, setengah pandangan mengatakan persoalan berkaitan dengan pegangan. Makna soalan pertamanya, Mar-Rabbuk, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi, Rabbi Allah. Bermula Tuhan aku ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak jawab Allahu Rabbi ni, orang yang ada pegangan, orang yang ada akidah. Bukan kita kata setakat nak jawab Allahu Rabbi, kita balik ngapalah Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Bermula Allah Tuhanku. Ngapa? Ya dak, yang jawabnya adalah iman masing-masing. Allah akan menetapkan dengan perkara yang ditetapkan ketika atas dunia tu. Yusabbitullahu allazina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Menetap oleh Allah Ta'ala akan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap ketika hidup atas dunia. Apa dia qaul sabit fil hayati dunia? Perkataan yang tetap ketika hidup atas dunia adalah kalimatut tauhid. Jadi kalau orang yang ada kalimatut tauhid, adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akidah dia, maka Allah akan letak dengan kalimah tauhid. Maka mudah-mudahan dia boleh jawab. Wa fil akhirah ni Tuhan letak ketika persoalan Munkar dan Nakir, yang tanya berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Nabi. Siapa yang berjawab ni? Siapa yang ada kalimah tauhid. Perkataan yang tetap ketika hidup atas dunia adalah kalimatut tauhid. Kalimah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada kalimah tauhid ni, tak ada la ilaha illallah, maka jawapannya la adri lah, aku tak tahulah jawapan dia. Aku tak tahu. Jadi bukan kata la ilaha illallah itu zikir tu saja. Dia nak kepada pegangan kita la ilaha illallah, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ada pegangan ni lah, serta pegangan yang kuat tadi, Allah tidak ada kebimbangan ketika nak mati dan selepas daripada mati. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahawa mereka, sesungguhnya mereka yang berkata rabbunallah, bermula Tuhan kami ialah Allah. Bukan kata mulut ni, mereka yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summastaqamu, kemudian istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan bagi mereka ketika mati dan ketika selepas daripada mati. Walahum yahzanun, tidak ada duka cita dah. Siapa ni? Orang yang rabbunallah summastaqamu tu. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Bahawasanya mereka yang berkata bermula Tuhan kami ialah Allah, mereka yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqamah tetap atas ketaatan zahir dan batin, turun oleh malaikat dan berkata oleh malaikat kepada mereka ni ketika nak mati dan selepas daripada mati, alla takhafu, bahawa kamu jangan takut. Dan malaikat pula royak, wala tahzanu, dan kamu jangan bimbang, wa abshiru bil jannati, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang dicadangkan bagi kamu, yang dicadang, yang disediakan bagi kamu. Ini malaikat pula.
Orang yang Rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada orang ni ketika nak mati dan lepas daripada mati. Malaikat kata tak usah duk takutlah. Tak usah duk kecitalah. Bergembiralah kamu dengan syurga yang dicadang, yang disediakan bagi kamu. Siapa ni? Yang pertama Rabbunallah tu lah. Mereka yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Sebelum nak istiqamah atas ketaatan zahir dan batin, yang pertamanya Rabbunallah, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab akidah semastaqamu tu pula, istiqamah atas ketaatan zahir dan batin, itu amari daripada ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, dan kita beramal dengan fiqh dan beramal dengan tasawuf. Itu istiqamah atas ketaatan zahir dan istiqamah atas ketaatan hati, ketaatan batin. Jadi yang pertamanya adalah bab pegangan. Ini cerita lepas dah mati, persoalan bab pegangan. Jawab pula dengan iman, dengan akidah. Kita nak mati pun perkiraannya pegangan. Hak kita duk minta Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah tu. Ya Allah, sudahi akan daku, akhiri akan daku dengan kesudahan, dengan pengakhiran yang baik. Apa dia husnul khatimah? Kata Imam Asy'ari rahimahullah, husnul khatimah adalah al-maut alal iman, mati dalam keadaan imannya selamat. Ini husnul khatimah. Jadi maknanya husnul khatimah ni masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita orang hidup ni mudah-mudahan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan. Itu je lah. Husnul khatimah ataupun tidak, masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika nak mati. Sekarang ni masa kita hidup wa amma ni pun kira akidah juga. Kalau akidah tu akidah yang sebenar, amalnya diterima. Kalau akidahnya akidah yang terpesong, walaupun akidah tu tak jatuh hukum kafir sekalipun, amalnya tidak diterima. Tapi kalau akidah siapa terpesong tahap kafir, amal puasa, solat ke haji ke, kena qada kembali. Jadi hak kita ni, amalan kita sekarang ni pun bergantung kepada akidah. Nak mati kira akidah, persoalan lepas mati kira akidah, mahsyar pun kira akidah. Siapa yang akan dapat syafaat di hari akhirat? Orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Rasul sendiri pun tak dapat bagi syafaat. Kalau mereka yang tidak beriman dengan Allah, Nabi Rasul pun tak dapat bagi syafaat. Contoh kita kata syafaat pada hari akhirat, pertolongan daripada anak yang mati belum baligh. Kita kadang-kadang kena sebut dengan anak mati kecil. Dia bukan mati kecil, mati sebelum baligh. Walaupun besar dah umur 10 tahun ke, 11 tahun ke, 12 tahun ke, dia tak balik lagi, samalah tu. Tapi kita biasa sebutnya mati kecil. Mati kecil ni kita kata setahun 2 tahun je lah. Dah mati kecil. Setahun 2 tahun mati kecil. Dah mati kecil ni mati sebelum baligh, yang belum ada lagi catatan amal. Hak ni syurga dah ni. Sebab matinya tidak ada catatan amalan, dan dia tidak ada persoalan barzakh, dan dia tidak ada persoalan di mahsyar, dan dia tidak ada nak timbang-timbang, dia tidak ada sebab belum lagi ada catatan amalan. Sebab tu kalau budak mati belum baligh tu tak disunatkan baca talqin. Sebab dia tidak ada persoalan, sebab dia belum ada catatan amalan. Jadi kalau kita kata kau mati kecil ni bermakna mati sebelum baligh. Anak ni akan dapat bagi syafaat pada ibu bapa. Ni orang tua cakap ni sipang pasal ni lah. Kalau kita tanya anak berapa orang, dia jawab anak ada 6 orang, sipang seorang. Kalau kau tak faham, sipang mana pula? Sipang di bank berapa kali? Anak ada 6 orang, lepas tu sipang seorang. Kalau tak faham tu. Mana apa sipang?
Sifat tu. Bagi syafaat pada mak ayah dia. Sebab apabila anak mati kecil, anak mati belum baligh ni, diperintahkan supaya masuk syurga, mereka tak mau masuk syurga, melainkan Allah Ta'ala masukkan ibu bapa mereka terlebih dahulu ke syurga, barulah mereka nak masuk syurga. Ini syafaat. Tapi ibu bapa yang ada iman, ibu bapa yang ada akidah. Kalau ibu bapa tak ada iman, tak ada akidah, bukan anak kecil. Nabi Rasul pun tak dapat bagi syafaat. Ni kedudukan iman akidah dalam agama kita. Yang akhir zaman ni, hak ni kadang-kadang dikesampingkan. Duk belakang jadinya. Mengaji lama dah pekoh, mengaji lama dah tasawuf. Tapi ilmu tauhid, ilmu akidah dok lagi. Baru nak cari, jadi pelik itu. Itu hak pertamanya. Itu perkiraan. Perkiraan amalan sekarang akidah. Perkiraan dekat nak mati akidah, iman. Perkiraan mana ni barzah pun iman, akidah. Sampai di kepada syurga neraka pun bergantung pada iman, akidah. Orang yang ada iman akhirnya akan ke syurga sekaliannya. Walaupun dia dosanya banyak, terlebih dahulu kena bakar dalam neraka jahanam sekalipun, akhirnya akan ke syurga. Janji orang ni orang yang beriman. Sebab itulah orang yang mati ni, dalam kitab menyatakan orang yang mati ni ada 3 golongan orang yang mati ni. Yang pertama, orang mukmin yang soleh, itu yang pertama. Yang kedua, usatul mukminin, mukmin yang derhaka. Yang ketiga, kafir munafik, tu yang ketiga. Yang pertama, mukmin soleh. Mukmin soleh ni raudatun min riyadil jannah, di alam barzah, kebun daripada kebun syurga tu. Hak kita dik minta Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah tu. Siapa ni mukmin yang soleh? Kebun daripada kebun-kebun syurga. Tu mukmin yang soleh. Kemudian yang ketiga tu orang mati kafir, orang mati munafik. Hak ni selama-lamanya dalam seksaan, mula daripada alam barzah sampai ke kekal neraka selama-lamanya. Orang yang mati dalam kafir ataupun mati munafik. Mati kafir ni bukan hanya sembah berhala, termasuk orang yang dalam hidupnya beriman tapi imannya nipis, imannya lemah, kerana amal ibadahnya tidak ada, maksiatnya banyak, dekat nak mati, tak lepas godaan syaitan, tak godaan akidah, dekat nak mati, tiba-tiba dia mengaku pula iblis syaitan sebagai Tuhan. Maka mati kufur, samalah dipanggil mati macam orang sembah berhala. Ini kesudahan. Walaupun dalam hidup dia orang yang beriman, sah keenam-enam rukun iman, tapi amal ibadatnya tak ada. Contohlah, supaya puasa ni dok, maksiat dilakukan. Memanglah dia melakukan maksiat, imannya tidak batal, tetapi imannya jadi lemah, jadi nipis. Hati ni takut ni kan nak mati. Bila amal ibadahnya tidak ada, walaupun imannya ada, maka rohani dia dalam keadaan lapar. Lapar kenapa? Kerana tak ada amal ibadat. Bukan imannya tak ada, amal ibadatnya tak ada. Dan keadaan lapar dahaga ni lah syaitan mari goda. Ni hak ditakuti ni. Sebab itulah bukan cerita bab iman sahaja. Amal ibadat kena jaga molek. Jangan jadi telajak pula, jadi golongan murji'ah. Golongan murji'ah, golongan ni khilaf ulama sama ada dosa besar ataupun kafir. Golongan murji'ah ni dia melampau. Dia kira janji ada iman, comel iman, sah ke-6 rukun iman, beres. Beres dah. Sebab apa? Kalau buat maksiat pun dosa tidak dicatat. Janji ada iman je. Janji ada iman. Kalau imannya tidak ada, kafir, buat kebaikan pun tidak dicatatkan pahala. Betul?
Dia balas pula sebaliknya. Janji ada iman, buat dosa pun tak dicatat dosa. Orang kafir buat kebaikan, tidak dicatatkan kebaikan kerana terhalang dengan kafir. Jadi orang mukmin yang buat kejahatan tidak dicatatkan dosa sebab terhalang oleh iman. Ini murjiah. Ni lebih dah lalu ni pula. Janji ada iman je. Orang kafir buat kebaikan betul lah tidak dicatat kerana tersekat di kafir dia tu. Tiba orang beriman pun buat kejahatan tak dicatatkan dosa juga. Hak orang kafir buat baik tak catat pahala sebab kerana kafir. Orang yang beriman buat dosa tak buat jahat tak catat dosa sebab sekat di iman. Ini murjiah. Kita di sunnah jemaah tidak. Imannya turun dan naik. Turun naik iman kan? Jadi dia kau naik kau turun. Hak iman hak naik semua tu para anbiya. Iman hak apa statik panggil. Iman hak sama je iman malaikat. Tu tak naik dak turun tu iman malaikat. Iman para anbiya naik semua. Hak imam turun naik. Kita imam turun naik. Naik sekali turun dua kali. Naik sekali turun dua kali. Ada sampai masa turun krek-krek. Turun krek-krek turun tu je. Orang kenal dah, dia pun naik semula. Tu benda apa pula tu? Tu bukan imam tu. Tu benda lain. Yuk turun. Oh bagus dah turun. Turun. Sampai masa dia pun naik pula. Tak apalah, tunggu 5 tahun akan datang pula. Dia turun dulu. Turun. Boleh semula. Dia naik, tak sudah gelepar lah. Tunggu 5 tahun pula. Hak lelah kita nak hadapi. Siapa dekat tu, dia buat gengang pula sekejap. Boleh dia ngak pula lelah kitanya. Tak apa, lelah. Boleh 3-4 tahun lelah. Ngelah tu, sikit hibu. Boleh pula. Lepas tu lelah pula 3-4 tahun. Mana? Senang gitu dok. Turun. Okey dah. Sementara. Jadi kita ni iman turun naik. Kalau buat taat, iman akan subur, akan kuat. Derhaka, sebab tu dosa-dosa jangan awak kecil. Allah, dosa kecil je. Dosa tu bitik hati kitanya. Walaupun dosa kecil pun, ni kita dosa kecil je. Dia dosa kecil je tu. Bila kita memperkecilkan dosa kecil, jadi besar lalu. Hak dosa kecil yang Tuhan ampun dengan amal ibadah ni, kita orang lemah. Jadi berlakulah dosa-dosa kecil. Kita bukan buat kecil dosa ni. Sebab sekecil-kecil balasan dosa letak barapi gelegak di otak. Kecil tu dosa. Sebab tu bagi setengah pandangan ulama, termasuk di antaranya pandangan ulama-ulama tasawuf, dia tidak ada dosa kecil. Dia semuanya dosa besar belaka. Dia nilai kok mana tu? Sebab kebanyakan ulama dia bagi dua. Ada satu dia panggil kabair, dosa besar. Ada satu dia panggil sarair, dosa kecil. Tetapi kenapa sebahagian ulama tasawuf mengatakan dosa tak ada kecil, dosa besar belaka. Dia pandang dari sudut mana? Dari sudut balasan. Sekecil-kecil dosa, balasannya letak bara di tapak otak gelegak kecil. Dia tengok situ. Adapun jumhur ulama dia tak tilik situ. Dia berpandukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Yang mana dosa-dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubah. Dosa-dosa kecil diampunkan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Dosa besar tidak diampun dengan amal ibadah. Walaupun semayang, walaupun puasa sekalipun. As-salawatul khamsu, Nabi kata wal juma'ah ila juma'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna iza jatuni batil kabair. Nabi kata sembahyang 5 waktu tiang agama,
Jumaat minggu hadapan. Jumaat lah sembahyang paling afdal sekali. Ramadan tahun hadapan. Ramadan lah pulang yang paling berkah. Menghapuskan dosa antara. Kita kira-kira kita ni, kita duduk antara tiga-tiga tu. Sekarang kita duduk antara subuh dengan zuhur, antara Jumaat dengan Jumaat. Sekarang kita duduk antara Ramadan dengan Ramadan. Tiga-tiga antara ni kita duduk ni. Satu antara tu cukup dah mengkifaratkan dosa, menghapuskan dosa. Satu je ada tiga ni. Ni tiga-tiga kita duduk antara belakang ni. Menghapuskan dosa-dosa selagi izajatun batil kabair, selama menjauhi daripada dosa-dosa yang besar. Tu Nabi kata. Mana ada dosa besar? Kemudian dosa besar ni khilaf ulama pula. Ada berapa tu khilaf ulama? Ada sebesar wajib ijma' ulama bertaubah. Tak lepas dengan amal ibadah. Dengan semayang pun tak lepas, dengan Jumaat pun tak lepas, dengan Ramadan pun tak lepas. Nabi sebut dosa besar. Tapi ulama tasawuf dipandang dari sudut lain. Macam ginilah kita ngaji dalam fiqh. Solat sunat rawatib ada muakkad, ada ghairu muakkad. Kan gitu. Kita ada qabliyah ba'diyah tu kan. Ada yang muakkad yang kuat tuntut, ada yang ghairu muakkad yang tidak kuat tuntut. Dia rawatib ni banyak hak ghairu muakkad lah yang banyaknya. Yang banyak adalah ghairu muakkad. Ghairu muakkad 12 rakaat. Muakkad hanya ada 10 je. Hak muakkad qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak. Tu hak muakkad. Hak ghairu muakkadnya qabliyah zuhur tambah lagi 2 rakaat jadi 4. Ba'diyah zuhur tambah lagi 2 rakaat jadi 4. Kemudian qabliyah asar ada 4. Keempat-empat ghairu muakkad. Qabliyah maghrib 2 rakaat ghairu muakkad. Qabliyah isyak 2 rakaat ghairu muakkad. 12 rakaat. Muakkad ada 10. Ghairu muakkad ada 12. Ni kita ngaji dalam kitab fiqh. Tapi kalau kita buka kita tasawuf dia muakkad belaka. Tak ada ghairu muakkad. Sebab apa? Sebab dipandang pahala. Ini semayang sunat kapik ni muakkad lah sebab dikira pahala. Sebab selebih-lebih ibadah sunat adalah solat sunat. Dikira pahala. Adapun dalam fiqh ni hak muakkad hak Nabi mengekali. Hak ghairu muakkad hak Nabi tidak mengekali. Dan ada Nabi tak buat tapi sahabat buat, Nabi benarkan. Nabi tak kata apa. Tu timbul ghairu muakkad. Tu pandangan dari sudut fiqh. Pandangan dari sudut tasawufnya dipandang dari sudut pahala. Maka muakkad belakalah disebab pahala. Hak tadi pula dipandang dari sudut balasan neraka. Sekecil-kecil dosa, letak bara api di tapak, otaknya gelegok. Lepas tu kecil. Besar belakalah dosanya. Tu dia begitu. Ini layang yang berbeza lah. Letak bara api. Bukan letak api ni, bara api neraka di tapak, otak gelegok. Otak gelegok ni, otak lah gelegok, tubuh sejuk. Faham tak tu? Nak ceritanya otak nak paling jauh gelegok, tubuh tu nak cerita lah. Jangan faham, otak je gelegok, tubuh sejuk. Dan sekarang ni tapak dengan otak paling jauh. Hak paling jauh tu gelegok dah. Kalau tubuh nak dekat dah sudah tanya lah. Jangan salah faham pula. Tu balasan dosa dalam neraka. Kecil. Tu pandangan ulama tasawuf. Lepas tu kita jangan buat kecil-kecil dosa ni. Sebab dosa ni membitikkan hitam di hati. Tambahan pula kita amal tak banyak dah. Dosa pula memanglah terlanggar semua kita ni. Dosa mata, dosa telinga ni kita tak lari. Satu laginya jangan kita melakukan dosa yang mana kita jangan melakukan kesalahan yang dosanya berpanjangan. Ada kena ingat baiklah. Kita dosa kena semua. Kita ni lah orang lemah. Orang iman lemah. Tapi kok mana pun kita jangan lakukan dosa yang menyebabkan kita ada saham dalam masa yang lama. Jangan.
Sebab ad-dalul ala khair kafa'ilih, badal asyar kafa'ilih. Kita tunjuk atas kebaikan supaya kita buat, kita tunjuk atas kejahatan supaya kita buat. Kita yang tunjuk. Maka orang pun buat kejahatan lama mana, kita akan dapat dosa sokmo. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Sesiapa yang mengasaskan kejahatan, maka baginya dosa kejahatan dan dosa orang yang mengikuti kejahatan tu, tanpa kurang pun dosa bagi orang yang mengasaskan. Orang yang menunjuk, orang yang mengasaskan. Kalau kita tunjuk kebaikan, kita angkat benda kebaikan, orang tu buat kebaikan, kemudian kita boleh pahala sama. Tapi sebaliknya, kita tunjuk, kita angkat, kita support orang yang buat kejahatan, maka kita pun dapat dosa berpanjangan. Tu jaga molek. Tu kena jaga molek. Contoh kebaikannya untuk menegakkan agama, yang mana wajib ijma' ulama. Hukum agama ditegakkan dalam negara, wajib ijma' ulama, tidak ada khilaf ulama. Semayang wajib ijma' ulama, puasa wajib ijma' ulama. Menegakkan hukum agama dalam negara wajib ijma' ulama. Yang kita kata benda dunia itu kewajipan, yang mana Nabi hijrah ke Madinah, siapanya? Sebab apa? Nak menegakkan agama. Ini benda besar dalam agama, untuk menegakkan agama dalam negara. Nak menegakkan agama, dia kena ada orang yang menjadi kepala dia, kena lantik. Nak lantik kepala ni lah, sampai peringkat sahabat radhiyallahu anhum meninggalkan jenazah Nabi yang mulia yang belum lagi dikebumikan untuk melantik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti Nabi SAW. Sahabat radhiyallahu anhum tinggal jenazah Nabi yang mulia. Hanya tinggalnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan beberapa orang sahabat yang menyempurnakan nak memandikan jenazah Nabi. Sahabat-sahabat besar yang lain tinggal jenazah Nabi yang mulia, berhimpun untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Kalau itu benda dunia, tergamuk sahabat dengan Sayyidina Abu Bakarnya, dengan Sayyidina Umarnya, dengan Sayyidina Osmannya, sahabat-sahabat lain yang wajib syurga, meninggalkan jenazah Nabi ni, duduk situlah. Tak, mereka berhimpun untuk melantik Sayyidina Abu Bakar. Ini benda besar dalam agama. Ingat baik. Menegakkan agama wajib ijma' ulama. Berjaya tak berjaya itu bukan kerjaan kita. Sebaliknya, kita menghalang daripada agama ditegakkan, itu satu benda yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ingat molek. Sebab terhalangnya pelaksanaan itu selama 5 tahun. Kita di antaranya, kita ada saham sampai 5 tahun. Ingat baik. Yang kita kata Allah, tak ada degihnya, kita seorang je. Yang kata gitu. Contoh-contoh. Ni, orang buat ni 1 juta lebih. Siapa kena surah 1 juta? Tak, orang kena surah 1 juta tak. Kita sumbang atas surah 1 juta ni, seria je. Lepas tu, ada giang tak? Giang mana? Mana duduk singgit je? Duduk mana singgit je? Ni surah 1 juta ni, kita RM1. Duk mana singgit ya? Duk celah gigi, orang kata. Duk mana singgit ya? Dah. Benda 1 juta, kita RM1. Tak ada bahagian? Adalah bahagian kita. Sama juga benda mungkar, benda maksiat. Benda mungkar, benda maksiat ni dia buat bangunan tu juta harga. Kita dah minta sangat, kita wilah RM1. Alah, RM1 tu tak jadi. Tak kata jadi, tak kata tak jadi, sabit RM1. Tak jejah pun. Ada bahagian tak kita. Hak RM1 kita sumbang, buat satu tempat maksiat, harga juta-juta. Walaupun RM1 tu kita kata kau duk mana tak tahu. Ada tak bahagian kita daripada dosa? Ada. Tu kata kena jaga molek. Kita orang lemah dah. Amal tak banyak mana. Dosa pula banyak. Dosa pula kadang-kadang bukan kata masalah
taubat ke tidak. Kadang-kadang kita ni dosa pun baru tahu kediam. Dosa gitu? Tak. Benda dosa tu pun hak kita tahu terlanggar juga. Tapi banyak laginya kita tak tahu pun benda tu berdosa. Tak usah duk tebang lah. Tak usah duk tebang, duk tanggung dosa yang berpanjangan. Kita dalam kehidupan kita tak lari daripada 5 hukum. Kita duduk dalam hukum agama sepanjang masa. Sebab kita ni dijadikan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni. Allah jadikan kita untuk mengabdikan diri. Mana kehidupan kita 24 jam dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kehidupan kita 24 jam ni tak lari daripada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Wajib ke, sunat ke, haruh ke, haram ke, makruh ke. Sehingga kan berok kecing pun ada hukum. Berok kecing pun ada hukum. Basuh berok, basuh kecing pun ada hukum. Ingat baik. Berok kecing sebut pun malu. Disebut qada hajat. Tak lagi dia ada hukum. Tak ada dalam kehidupan kita saat ni dibebaskan daripada hukum. Ada tak? Ada saat-saat tertentu, ada masa tertentu, hukum dibebaskan. Tak ada hukum. Kita boleh lah masa tu sekejap. Tak ada. Sebab kita ni duduk dijadikan untuk mengabdikan daripada Allah. Sama ada kita taat, sama ada kita tak taat. Kita duduk dalam keadaan seumpama tu. Orang ni dia ada tujuan dia masing-masing. Kita jaga diri kita sendiri. Kita pentingkan diri kita sendiri. Kita pentingkan diri kita sendiri. Tak usah kira orang, kita penting diri kita. Nak selamat agama kita. Tak boleh kita wa amat taat dah. Jadi ada bahagian kita hak tak molek catat di kita pada kita duk sejik, tak ada pergi mana-mana. Sebab apa? Sebab amal ibadah kita ni yang menentukan kekuatan iman kita. Iman tu. Dekat nak mati tu nak kira macam mana tu. Jadi termasuk mati kafirnya orang yang hidupnya beriman tapi amalnya tak ada, amalnya kurang. Dibimbangi dekat nak mati. Itu mati kafir. Yang pertama mukmin yang soleh, raudhatun minal jannah. Yang kedua mati kafir, itu seksaan selama-lamanya. Yang ketiga usatul mukminin, mukmin yang derhaka. Dia memanglah derhaka, tak boleh larilah orang-orang ni maksiat. Tapi imannya masih lagi kuat. Dengan pertolongan Allah diselamat ketika nak mati dalam keadaan imannya selamat tapi dosanya banyak. Ni akan kena azab di alam barzah. Kena azab di alam barzah. Lepas kira imannya selesai, kira amalnya tak selesai, diseksa di alam barzah. Ini mukmin yang derhaka ni. Mukmin yang soleh, kebun daripada kebun syurga. Kurang-kurang umpama tidur malam pengantin. Ini mukmin yang derhaka akan kena seksaan di alam barzah. Yang mana seksaan ni dia terkadang akan dikurangkan, dikurangkan, diringankan, dan terkadang diangkat, tak kena langsung kemudian. Mana ni diringankan, dikurangkan, dan terkadang diangkat. Diangkat dari seksaan ni mari daripada ni daripada amal ibadah kita, kebaikan kita yang berpanjangan. Hak berpanjang, hak sedekah jariah ke, ada. Sekarang ni kita tak ada kejahatan, kita nak buat benda kejahatan yang berpanjangan. Kita sedekah jariah atas ketaatan. Buat masjid, buat surau, buat madrasah pengajian contohnya. Jadi pahala tu sapa berat, banyak ketaatan daripada maksiat, maka dia mula-mula rengang seksaan, akhir seksaan tu terangkat. Ini janji mati dalam iman. Anak pula, anak cucu buat amal ibadat, anak cucu buat amal ibadat, kurang rengang seksaan, akhirnya terangkat. Terkadang dengan doa-doa orang yang hidup, orang soleh berdoa kan, al ahya'i minhum
wal amwat tu kan. Dia doa untuk orang hidup, dia doa untuk orang mati. Kalau dalam tahlil tu minta ampun semua kepada orang hidup, kepada orang yang mati. Doa orang soleh ni Tuhan perkenan, maka dia angkatlah, diringankan dan diangkat daripada seksaan alam barzah kepada orang yang beriman tapi derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu kita dengan orang-orang yang soleh, kita dengan wak musuh. Sebab kita perlu kepada doa-doa mereka. Doa kita Allah tak pandang. Doa kita syarat tak cukup. Tapi orang-orang soleh ni, dia tidak berdoa hanya untuk diri dia saja. Dia berdoa kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, hidup, hak mati. Kita perlu pada doa mereka. Jadi doa mereka ni lah akhirnya akan diringankan seksaan barzah. Akhirnya diangkat seksaan barzah bagi mereka yang mati dalam keadaan beriman tetapi derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3. Mukmin yang soleh, kebun daripada kebun syurga, mati kafir seksaan selama-lamanya. Lepas tu mukmin yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkiraannya iman lah. Kalau kita tak mati dalam iman, walaupun masa kita hidup, kita buat masjid seorang, kita tak ada orang lain dah, kita seorang je buat, tapi akidah kita tidak ada. Ataupun anak kita ngaji agama belaka, ada orang anak ngaji agama belaka, tapi mak ayah tak pernah peduli pun ngaji agama. Anak je ngaji sangat, mak ayah tak peduli. Apa dia kata tak apa dah, anak-anak dia buat amal, dia cukup bekal dah. Tapi bila dia tak belajar, macam ni imannya, akidahnya macam mana? Jadi kalau mati dalam keadaan tidak beriman, walaupun anak dia 10 orang soleh sekalipun, dia tak ada manfaat sikit habuk pun. Ini kira anak ni 10 orang soleh, anak ni melahirkan cucu yang soleh pula, ramai mana pula cucu yang soleh. Tapi oleh kerana dia mati bukan dalam iman, dia tidak akan dapat mana walaupun sedikit pun. Sebab tu pentingnya iman kita masing-masing. Dan jaga iman, dan kena jaga amal ibadah. Maksiat yang berlaku kita segera bertaubat, dan jangan kita melakukan perkara yang menyebabkan dosa kita berpanjangan. Ini kita kira akhirat masing-masing. Kalau terkata kita peting ke kubur kita. Orang marilah nak ijah warna pun, aku ke kubur aku je. Mu tak boleh tolong aku dalam kuburnya. Kira kubur kita je. Yelah, hak nak baik pun wayak kubur juga. Hak buat jahat pun wayak kubur juga. Hak jahat pun. Musuh sibuk hakulah kubur masing-masing, dia kata. Dia wayak kubur juga. Dia kata nasihat dia. Dia kata musuh sibuklah kubur masing-masing. Ada seorang tu jawab, yelah kubur masing-masing. Kita duduk sekapung. Kalau mati tanah kubur yang sama. Aku selalu duduk biar kuburmu, wahok. Bising bangor dengar hokmung dia kata. Dia jawab gitu. Yelah, dia alam barzah ni macam alam dunia juga. Kalau jiran tu jiran hok bising, maka jadi bosan jugalah jiran hok bising ni. Faham tak? Bising dengan muka nakir tu lah, duk gogang tu, pailing semua. Pailing semua tu, degang. Boleh duduk kita? Kalau pailing nak panggil dah, duduk tak tiang. Gegar kita duk negara tidur gitu. Duduk pailing sama. Ini pun sama lah. Sebab tu kadang-kadang kita nak pilih kubur di kawasan orang-orang soleh. Dia ada perkiraan juga tu, alam barzah. Ada perkiraan. Mana kalau kata sebelah tu bising, kita pun jadi susah. Tak ada kena-kena dengan kita. Hati jawab gitu. Kawan tu moga ni jenis otak pakai, jenis jahat. Orang nasihat dia kata kubur masing-masing, kamu tu kata kubur masing-masing. Aku takut kau tanam kuburmu, biar kubur aku je, dia kata. Kita pun samalah. Kita penting kubur kita sendiri. Kita hidup sementara je. Kita nak buat amal sikit-sikit bekal kitanya. Tambahlah buat kesalahan dosa. Tambah pula kalau dosa itu menyebabkan kita menanggung bahagian secara berpanjangan. Tambahlah seumpama tu. Kita dah orok dah. Kita boleh tengoklah kita orok tak orok. Tuan cuba kita hilang sobok.
Tuan cuba kita, hilang reda. Tuan cuba dengan nikmat, hilang syukur. Apa tu? Lemah tu. Lemah. Kalau orang iman kuat, cubaan macam mana pun, sabar dia terselah. Reda dia terselah. Syukur dia terselah. Ni baru iman kuat. Kita mana? Tuan cuba je, bergelepon lalu dah. Tak nak tidur dah kita ni. Dan tuan cuba. Duk memikir kau tu, duk memikir kau ni. Redaknya kau mana? Reda dengan susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang reda, menunjukkan bahawa iman kita lemah. Walaupun kita orang tua, mana kalau kira amal kita lama dah, amal kitanya. Kalau kira kita kata Allah tak ada buat dosa berat-berat tu, kata berjudi tak kena, arak tak kena, kita kata kau tak ada lah besar-besar tu. Lepas tu tapi kenapa jadi iman kita lemah juga? Beramal kita, solat kita khusyuk kurang. Lepas tu di masa sama banyak kesalahan yang kita lakukan. Lepas tu iman kita lemah. Bila tuan cuba, nyata iman kita lemah. Sebab itulah kita lemah-lemah dah. Jangan tebing, cari dosa-dosa, kesalahan yang menyebabkan kita ada bahagian. Orang lain buat salah, tapi berpunca daripada kita yang angkat dia, kita pun sama juga bahagian. Kalau kita sendiri pun dia akan nak jaga dah. Kalau kesalahan kita dia akan nak jaga. Ini kira bab akhirat. Kena cerita bab iman. Rabbunallah selagi sumastaqamu. Mengesakan Allah, guna istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Walau tak ada baulah fala khaufun alaihim walahum yahzanun tu. Kita Rabbunallah insya-Allah. Rabbunallah tu bab akidah kita insya-Allah. Sumastaqamu tu. Guna istiqamah atas ketaatan tu lah dia gitu. Lolek taat, dak taat. Nak sumastaqamu tu. Barulah fala khaufun alaihi. Tu tak ada kebimbangan dah. Tak ada kebimbangan. Masa nak mati tak ada kebimbangan, lepas dah mati pun tak ada kebimbangan. Tapi kita hanya setakat Rabbunallah sumastaqamu tu. Tu kita kena muhasabah sendirilah. Sebab tu kalau nak cerita bab akhirat, kita kena banyak muhasabah. Sebab tu di antara sifat mahmudah adalah ingat akan kematian. Tu sifat yang wajib kita semak dalam hati kita. Ingat akan kematian. Ingat kematian ni lah. Kita duk mikir iman kita macam mana, istiqamah atas ketaatan kita macam mana. Ingat mati. Kalau lupa ke mati, habis. Orang mati, dia kata orang. Orang tu sama omong dia, orang dia kata. Orang tu segala dia, orang juga. Orang tu segala dia banyak penyakit je. Mati orang tu. Tapi dia kata, tak apa, orang. Lepas tu, lepas orang. Lepas orang. Tak lagi kita, dia kata. Lepas tu, sampai masa kita, orang pula kata. Orang pula. Orang lain pula kata. Lupa akan mati. Dia nak ingat mati lah. Kena balik kepada ilmu. Biar kita nak ada ilmu agama, biar kita ni berjalan di atas kehidupan beragama. Agama kita agama yang syumul. Agama kita bukan hanya sembahyang puasa saja. Agama kita agama yang syumul, merangkumi segala-gala. Sebab kehidupan kita, kehidupan dalam agama, tak ada satu saat pun, satu masa pun kita lepas daripada hukum agama. Jadi nak mati, bab barzah, dia bergantung kepada iman, bergantung kepada akidah. Jadi insyaAllah minggu depan kita sambung lagi lah berkaitan dengan beriman dengan hari kesudahan. Wallahu